Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Sabri. Video ini adalah sambungan kepada video tips mengenal pasti pemboleh ubah di ayat siri ketiga. Kali ini saya akan membincangkan 3 contoh soalan bagaimana untuk mengenal pasti pemboleh ubah di ayat. Saya juga akan membincangkan cara untuk menulis pemboleh ubah yang lengkap daripada ayat-ayat tersebut. Sila rujuk video tips mengenal pasti pemboleh ubah di ayat siri pertama, kedua dan ketiga untuk membantu anda memahami pelajaran ini. Jom kita bincangkan soalan-soalan tersebut. Contoh pertama. Mula-mula perhatikan perkataan mengkaji. Selepas mengkaji ada perkataan kesan. Oleh itu, cahaya adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Seterusnya lihat pula perkataan ke atas. Selepas ke atas, pertumbuhan mikroorganisma ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah yang mana? Nampak ke tak nampak? Ya, pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Kenapa? Sebab proses pertumbuhan mikroorganisma dalam eksperimen ini kita tak nampak. Yang kita nampak hanyalah tompok-tompok putih. Cara menulis pemboleh ubah. Ada 2 pemboleh ubah. Lihat pemboleh ubah dimanipulasikan. Bahan bagi pemboleh ubah dimanipulasikan dalam ayat ini ialah cahaya. Apa parameter bagi cahaya? Dalam eksperimen ini, cahaya yang digunakan ialah terang dan gelap. Maka, parameter yang sesuai ialah keamatan. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasikan yang lengkap ialah keamatan cahaya. Lihat pula pemboleh ubah bergerak balas. Dalam ayat ini, bahan bagi pemboleh ubah bergerak balas ialah mikroorganisma. Apa parameter bagi mikroorganisma? Baiklah, parameternya ialah pertumbuhan itu sendiri. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas yang lengkap ialah pertumbuhan mikroorganisma. Contoh kedua. Perhatikan perkataan mengkaji. Selepas mengkaji ada perkataan hubungan antara. Oleh itu, halaju troli ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Seterusnya lihat pula perkataan dengan. Selepas dengan, sesaran blok kayu mungkin pemboleh ubah bergerak balas atau pemboleh ubah dimalarkan. So, yang mana satu? Ya, sesaran blok kayu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Kenapa? Sebab sesaran blok kayu ialah keputusan eksperimen. Jadi, sesaran blok kayu ini pula pemboleh ubah bergerak balas yang mana satu? Nampak ke tak nampak? Ya, pemboleh ubah bergerak balas nampak. Kenapa? Sebab sesaran ialah jarak. Jarak boleh dilihat. Bagaimana cara menulis pemboleh ubah? Ada 2 pemboleh ubah. Kita lihat pemboleh ubah dimanipulasikan. Dalam ayat, bahan atau objek bagi pemboleh ubah dimanipulasikan ialah troli. Apa parameter yang sesuai bagi troli? Ya, halaju ialah parameter yang sesuai bagi troli. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasikan yang lengkap ialah halaju troli. Kemudian lihat pula pemboleh ubah bergerak balas. Dalam ayat, bahan bagi pemboleh ubah bergerak balas ialah blok kayu. Apa parameter bagi blok kayu? Parameter yang sesuai bagi blok kayu ini ialah sesaran itu sendiri. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas yang lengkap bagi ayat ini ialah sesaran blok kayu. Contoh ketiga. Oleh kerana tidak ada perkataan kesan atau perkataan hubungan antara selepas mengkaji, maka kereaktifan logam ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah yang mana? Nampak ke tak nampak? Ya, pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Kenapa? Sebab dalam eksperimen ini tidak balas antara atom-atom tidak boleh dilihat oleh mata. Yang kita nampak hanyalah gelembung-gelembung gas. Seterusnya lihat pula logam yang berbeza.
Kata kunci di sini ialah berbeza, maka logam yang berbeza ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Selepas itu, perhatikan perkataan dengan. Selepas dengan, asid sulfurik cair, mungkin pemboleh ubah bergerak balas atau pemboleh ubah dimalarkan. So, yang mana satu? Ya, asid sulfurik cair ialah pemboleh ubah dimalarkan. Kenapa? Sebab asid sulfurik cair bukan keputusan eksperimen. Bagaimana cara menulis pemboleh ubah yang lengkap? Ada 3 pemboleh ubah dalam ayat ini. Lihat pemboleh ubah dimanipulasikan. Bahan yang diberi dalam ayat ialah logam. Apa parameter bagi logam? Kata kuncinya ialah berbeza. Maka parameternya yang sesuai ialah jenis. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan yang lengkap ialah jenis logam. Seterusnya, lihat pula pemboleh ubah bergerak balas. Bahan bagi pemboleh ubah bergerak balas dalam ayat ini ialah logam. Apa parameter bagi logam tersebut? Ya, kereaktifan itu sendiri. Maka pemboleh ubah bergerak balas yang lengkap ialah kereaktifan logam. Kemudian lihat pemboleh ubah dimalarkan. Bahan bagi pemboleh ubah dimalarkan dalam ayat ialah asid sulfurik. Bagi asid, cair merujuk kepada kepekatan. Jadi, parameternya yang sesuai ialah kepekatan. Maka, pemboleh ubah dimalarkan yang lengkap ialah kepekatan asid sulfurik cair. Kenapa kita tidak tulis kepekatan asid sulfurik cair? Sebab, kepekatan sudah merujuk kepada cair atau pekat sesuatu asid. Alhamdulillah, selesai penerangan cara mengenal pasti pemboleh ubah di ayat. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan selamat mengulang kaji. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu Sabri.